Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Saudara-saudari muslimin dan muslimat sekalian, kita menyambung pada tafsir surah Yasin. Pada ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ. Sadaqallahul azim. Maksudnya, demi sesungguhnya telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Sesungguhnya kami jadikan kesombongan dan keengganan mereka tunduk kepada kebenaran sebagai belenggu yang memberkas kedua tangan mereka ke batang leher mereka. Lebarnya belenggu itu sampai menongkatkan dagu mereka, lalu menjadilah mereka terdongak. Dan kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat itu sebagai sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesingkatan masa dunia yang ada di hadapan mereka, dan sekatan yang menghalang mereka daripada memikirkan azab yang ada di belakang mereka, iaitu pada hari kiamat. Lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat jalan yang benar. Dan dengan sebab itu sama sahaja kepada mereka, engkau beri amaran atau engkau tidak beri amaran kepadanya, mereka tidak akan beriman. Sesungguhnya peringatan dan amaran yang berkesan dan mendatangkan faedah hanyalah yang engkau berikan kepada orang yang sedia menurut ajaran Al-Quran, serta ia takut melanggar perintah Allah Ar-Rahman semasa ia tidak dilihat orang dan semasa ia tidak melihat azab Tuhan. Oleh itu berilah kepadanya berita yang menggembirakan dengan keampunan dan pahala yang mulia. Surah Yasin ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Dalam ayat-ayat yang kita baca sebelum daripada ini dalam surah Yasin, bermula daripada awal ayat ataupun daripada awal surah, Allah Ta'ala bersumpah dengan huruf Yasin sebagai satu mukjizat kepada Al-Quran ini. Kemudian Allah Ta'ala bersumpah dengan Quran yang penuh dengan hikmah. Kemudian Allah Ta'ala menyebut bahawa Nabi Muhammad SAW itu sebahagian daripada para rasul yang diutus, serupa macam Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang datang sebelum daripada Nabi Muhammad. Dan Allah Ta'ala menyebut bahawa Nabi Muhammad ini adalah Nabi yang berada di atas jalan yang lurus. Dan kemudian Allah Ta'ala memberitahu bahawa Quran yang penuh dengan hikmah ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi Nabi dan Rasul, bukan sahaja berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, tetapi Al-Quran ini juga adalah datangnya daripada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengasihani. Kemudian Allah Ta'ala memberitahu maksud dan tujuan daripada Al-Quran yang diturunkan ini, supaya memberi peringatan kepada suatu kaum yang mereka ini sudah lama tidak diberi peringatan, datuk nenek moyang mereka yang menyebabkan mereka lalai. Itu fungsi Al-Quran. Al-Quran Allah Ta'ala turunkan, bukan turun begitu sahaja, diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian fungsi Al-Quran ini ialah untuk memberi peringatan supaya mereka yang lalai beringat tentang banyak perkara, ya. Itu ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-6 daripada surah Yasin.
Jadi kalau kita baca surah Yasin, maknanya bukanlah kita baca surah Yasin begitu sahaja dalam keadaan yang lalai, dalam keadaan kita tidak faham maksudnya, tapi paling kurang kita telah mendapat gambaran awal tentang maksud daripada ayat yang kita baca pada malam Jumaat ataupun ketika berlakunya sesuatu peristiwa dan sebagainya daripada surah Yasin. Kemudian Allah Ta'ala menyebut seterusnya dalam ayat yang ke-7, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Demi sesungguhnya Allah Ta'ala bersumpah, telah tetap hukuman seksa atas kebanyakan mereka kerana mereka tidak mahu beriman. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang ke-7 ini beritahu kepada kita, laqad haqqal qaul, sungguhnya telah tetaplah al-qaul. Apa makna al-qaul? Iaitu sungguhnya wajiblah azab terhadap kebanyakan ahli Mekah, penduduk Mekah, dan benda ini telah ditulis dalam Ummul Kitab, iaitu pada Lauh Mahfuz, bahawa mereka ini tidak beriman dengan Al-Quran dan mereka tidak beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka ini orang yang Allah Ta'ala tahu ada dalam ilmu Allah Ta'ala semenjak azali, bahawa mereka ini akan mati di atas kekufuran dan mereka akan kekal dalam kekufuran itu sepanjang hidup mereka. Itu apa yang ada di dalam ilmu Allah Ta'ala yang ditulis di Lauh Mahfuz. Tetapi Nabi SAW tidak mengetahui apa yang tertulis di Lauh Mahfuz, dan manusia sendiri pun dia tidak tahu apa yang ada di Lauh Mahfuz. Yang penting bagi manusia ialah mereka ini sendiri yang berubah, mereka sendiri yang mesti bersedia untuk menerima Nabi Muhammad SAW. Bila mereka berubah, mereka bersedia untuk beriman dengan Nabi, dengan Allah, dengan Al-Quran, lalu berubahlah apa yang ada berada di Lauh Mahfuz. Ayat-ayat yang seperti ini kadang-kadang membawa kesamaran kepada kita. Bila kita jumpa ayat yang macam ni, laqad haqqal qaul, sungguhnya telah wajiblah azab. Maknanya dah tahu dah bahawa mereka ni akan kekal dalam kufur. Jadi apa guna kita ajak mereka? Apa guna kita seru mereka? Apa guna lagi beriman? Kalau dah tahu dah benda itu sudah tertulis dalam mahfuz, dalam ilmu Allah Ta'ala dan sebagainya. Kita bawa contoh yang lain. Dalam masalah rezeki sebagai contoh. Kita ini ditentukan rezeki kita bukan saja berada di Lauh Mahfuz dalam ilmu Allah Ta'ala, tapi semenjak kita berada dalam perut mak kita 4 bulan kandungan itu pun telah dituliskan rezeki. Rezeki itu telah ditentukan. Tapi adakah kita membiarkan begitu saja? Kita kata, oh Allah Ta'ala dah tentu dah rezeki aku begini, lalu aku tak bekerja, aku tak buat apa-apa? Tidak. Kita bekerja, kita berusaha. Kerana yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala itu berada di Lauh Mahfuz itu kita tak tahu bagaimana, tapi kita berusaha untuk mencari rezeki. Yang akhirnya bila kita dapat demikian, itu ketentuan Allah Ta'ala. Masalah iman, kufur, baik, buruk dan sebagainya pun memang ada dalam ilmu Allah Ta'ala, tapi kita tidak mengetahui apa yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala yang ada di Lauh Mahfuz. Yang penting bagi kita, apa Allah Ta'ala perintah, kita ikut, kita turut, kita beriman. Maka itulah yang ada dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebab itu apabila manusia ini berhujah di hadapan Allah, berada di hadapan Allah pada hari akhirat nanti, mereka tak boleh berhujah dengan mengatakan, engkau telah tetapkan aku ini menjadi kafir, menjadi kufur, lalu kerana itu aku menjadi kafir. Dia tidak boleh berhujah demikian. Allah telah hantar Nabi, Allah telah hantar Rasul, Allah telah hantar Quran untuk mereka ini beriman. Kami berikan kepada kamu akal supaya berfikir, tapi kamu tak gunakan perkara tersebut. Maknanya hujahnya nanti bukan kena kepada Allah, tapi hujahnya kena kepada manusia itu sendiri. Maksud dengan al-qaul di sini, laqad haqqal qaul, demi sesungguhnya hak sebenarlah. Al-qaul perkataan. Perkataan dengan makna hukum ataupun qada semenjak azali, iaitu Allah Ta'ala dah tahu dah dalam ilmu Allah Ta'ala penghujung hidup penduduk ahli Mekah ini ke mana. Mereka ini akan mati dalam kufur, dan kufur mereka itu pun dengan pilihan mereka sendiri. Mereka yang pilih dan mereka sendiri yang rasa nak untuk menjadi kufur. Dan ayat ini menjadi ayat sebagai penenang hati kepada Nabi SAW,
supaya tidak merasa duka cita, supaya tidak merasa sedih kerana mereka ini tidak mahu beriman. Dan memang Nabi SAW sangat mengharapkan supaya semua orang yang ditemui itu kalau boleh beriman belaka. Mana-mana penduduk Mekah yang Nabi temui kalau boleh beriman belaka. Itu keinginan, kehendak Nabi SAW. Tapi kerana di antara mereka ini ada yang degil, ada yang mereka ini yang tidak mahu membuka hati mereka kepada iman, lalu akhirnya mereka mati dalam keadaan kufur tersebut. Lalu Allah Ta'ala menyebut dalam ayat yang berikut ini, Allah Ta'ala buat bandingan bagaimana ada sebahagian daripada manusia ini berterusan berada dalam kufur. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan pada tengkuk mereka itu ada belenggu. Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala buat bandingan bagaimana mereka ini sombong dan bagaimana mereka ini enggan untuk tunduk kepada kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bandingannya seperti belenggu yang berada di tengkuk mereka. Fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Dan kemudian belenggu ini berada di antara dua rahang dagu mereka ini, sehingga seolah-olah macam tangan kita ni, dua tangan kita ni berada di tengkuk seperti ini, kemudian menyebabkan kepala kita terdengak, dan mata itu tunduk. Mata tunduk tapi kepala itu terdengak. Maknanya tangan terbelenggu ini, bila tangan terbelenggu tak boleh buat apa-apa. Kepala pun nak paling ke kanan ke kiri tak bebas pergerakannya. Yang boleh tengok apa setakat mata pandangan yang ada di hadapan. Itu contoh bagaimana manusia yang sombong, takabur, enggan ikut Nabi SAW ini, keadaan mereka seperti begitu. Maknanya mereka ni tak boleh pergi jauh. Dengan kata lain, pandangan mata mereka hanya terbatas kepada apa yang ada di hadapan. Nampak dunia yang ada di hadapan ini saja. Tak boleh sampai ke akhirat, tak boleh sampai kepada pahala dan dosa perkara yang gaib, yang berada beyond, di sebalik daripada pandangan mata mereka itu, tak boleh pergi jauh. Jadi setakat hidup atas dunia saja. Ini kesan daripada mereka yang tidak mahu beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran, kepada hari akhirat dan sebagainya. Itu contoh. Fahum muqmahun, dan jadilah mereka itu terganggu ke atas. Artinya maksudnya mereka ini tidak berpaling kepada kebenaran. Mereka tak nampak benda yang sebenar, dan mereka tidak menghadapkan pandangan mereka ke arah perkara yang benar. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim sadda. Dan kami jadikan di hadapan mereka itu tembok, dan di belakang mereka itu tembok. Terjemahannya di sini dia kata kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat, menyebabkan benda itu menjadi sekatan yang menghalang mereka daripada memandang kepada keburukan dan kesikatan masa dunia yang ada. Kami jadikan hadapan mereka itu tembok. Bila seorang itu berjalan, depan dia tembok, lebih kurang macam tadi juga. Maknanya pandangan dia tak boleh lebih daripada apa yang ada di hadapan. Kalau nampak tembok, apa yang ada di sebalik tembok tak nampak. Kalau di belakang pun ada tembok, belakang pun tak nampak juga. Jadi lorong dia itu sempit. Pandangan mata dia terbatas. Apatah lagi pandangan hatinya pun terbatas. Fa'awshaynahum, lalu kami tutup pandangan mereka itu, fahum la yusirun, lalu mereka tidak nampak. Ayat ini dibaca oleh Nabi SAW dalam peristiwa hijrah, apabila Nabi keluar dari rumahnya, ditinggalkan Sayyidina Ali di tempat tidur Nabi SAW, dan dalam keadaan 12 orang pemuda yang mewakili kabilah-kabilah Arab berada di luar rumah Nabi SAW untuk membunuh Nabi. Lalu Nabi keluar di hadapan mereka, membacakan ayat ini, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa awshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di hadapan mereka tembok, di belakang mereka tembok, lalu kami tutupkan pandangan mereka dan mereka tidak melihat. Lalu pemuda-pemuda ini tak nampak Nabi yang lalu di hadapan mereka ini, dan Nabi mengambil tanah dan diletakkan di atas kepala tiap-tiap orang yang dia lalui itu, letak atas kepala dengan pedang yang ada. Tapi seolah-olah terpukau.
Tak sedar benda. Ini ayat yang Nabi baca. Ya. Tak tahulah boleh jadi ke tak, ataupun boleh panggil ilmu ni menjadi ataupun tidak kalau baca depan JPJ dengan depan polis trafik kalau masuk tak bawa lesen ataupun road tax mati itu try lah. Kalau menjadi, menjadilah. Kalau tak menjadi itu jangan salahkan ayat, tapi salahkan road tax yang mati gitu. Ataupun jangan salahkan JPJ, salahkan diri sendiri yang buat kesalahan lalu lintas. Ya. Aku baca ayat sat ni tapi tak jadi juga. Itu jangan salahkan ayat, salahkan diri sendiri. Ayat ni betul dan Nabi SAW pun betul. Ataupun pergi stesen minyak, isi minyak situ penuh-penuh tangki, baca ayat ni tak payah bayar. Kena tengok-tengok minyak naik harga minyak mahal ni, pakat lari gitu selalu. Tengok orang boleh cang dok kereta kita yang lari tu. Try lah buat. Bukan saya ajar tak. Tak ajar. Kalau nak test lah kan. Mana kalau tak jadi itu maknanya kita yang silap, kita yang salah. Sebab apa? Sebab keyakinan kita tak kuat lagi. Iman kita tak sepenuhnya. Itu maksud dia. Bukan ajar suap lagi minyak, tidak. Bukan. Itu gurau saja. Jadi ayat ini, bila walaupun dalam peristiwa tadi Nabi sebut digunakan ayat ini untuk menutup pandangan pemuda-pemuda Quraisy tadi. Supaya tak nampak. Tapi dari segi maksud lain daripada itu, sebagaimana yang diterjemahkan di sini, kami jadikan di hadapan mereka itu benteng, dengan makna kami jadikan sifat tamak dan gila mereka kepada harta benda dan pangkat sebagai sekatan yang menghalang mereka ini daripada nampak buruk dan singkatnya masa dunia. Apabila tamak halaba kepada harta benda dan pangkat. Harta benda penting. Harta benda penting. Untuk hidup, untuk makan, untuk bergerak atas dunia ini perlu kepada harta benda. Tapi masalahnya apabila harta benda itu menguasai diri manusia, sehingga tak nampak hakikat hidup atas dunia ini untuk apa sebenarnya. Begitu. Pangkat, ya, orang pun nak kepada pangkat, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Tetapi pangkat itu pun sepatutnya tidaklah menjadikan mereka ini hilang punca dalam hidup ini. Tapi ada manusia ini, terutamanya yang tidak beriman ataupun imannya lemah, kerana nak kepada harta benda, menjadi bukan setakat nak kepada harta benda, tapi menjadi materialistik, lebih kepada kebendaan. Tak nampak perkara yang hak, perkara yang benar, perkara yang haram, perkara yang haram, perkara yang halal. Yang nampak adalah benda. Tak kira benda itu dalam bentuk trofi ke, tak kira benda itu dalam bentuk sesuatu hadiah ke, tak kira benda itu dalam bentuk apa-apa sahaja sekalipun. Tapi kerana nak tamak bila mereka kepada harta benda dan pangkat ini, menyebabkan mereka tak nampak buruk dan singkatnya masa dunia ni. Seolah-olah rasa aku duduk atas dunia ni berapa puluh tahun lagi tak tahulah. Seolah-olah hidup untuk menongkat langit, kerana hanya semata-mata nak cari pangkat dan harta benda, sehingga lupa tentang tugas mereka berada di atas bumi ini. Apa yang mereka sepatutnya buat sebagai khalifah Allah Ta'ala, ibadat dan sebagainya. Ini maksud yang lebih jauh daripada ayat itu. Kami jadikan di hadapan mereka benteng dan di belakang mereka benteng. Jadi mereka tak nampak. Dan termasuk daripada sekatan yang menghalang mereka daripada wa min khalfihim saddan, dan daripada belakang mereka juga ada tembok. Maknanya mereka tak nampak azab yang pedih di hari akhirat yang menunggu mereka ini kalau mereka kufur kepada Allah. Kufur itu kufur dari segi kufur imannya, tidak beriman terus, ataupun kufur nikmat Islam, tapi lalai, tapi lupa. Kenapa lalai dan lupa? Kerana banyak sangat anugerah Allah Ta'ala beri kepada dia. Memang Allah Ta'ala banyak beri anugerah kepada dia, macam-macam anugerah Allah Ta'ala beri. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia sihat, dia tak ingat, lalu dia gunakan untuk anugerah yang lain. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia harta benda, lalu dia gunakan untuk anugerah yang lain. Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia keamanan, kesejahteraan, lalu digunakan anugerah itu untuk anugerah yang lain. Banyak sangat anugerah, sampai lupa anugerah. Itu masalah manusia, lalai hidup dan sebagainya. Fa'aghshaynahum, lalu kami tutup pandangan mata mereka, fahum la yubsirun, lalu mereka tidak melihat jalan yang benar. Ini yang kita bimbang. Kita kata petunjuk ada, Al-Quran itu ada, tapi Quran ni masa bila nak pakai, masa-masa tertentu. Macam Yasin sendiri lah, surah Yasin sendiri.
Masa bila nak rujuk balik kepada surah Yasin, bila berlaku kematian, bila ada masalah, bila ada kesempitan hidup, barulah baca Yasin 40 kali, barulah baca Yasin tiap-tiap hari, barulah baca Yasin pada malam Jumaat. Tapi kandungan Yasin yang ada dalam itu beritahu tentang hakikat hidup, tentang tanggungjawab begitu ini, tak ambil daripada itu. Lalu mereka ini lalai. Hak yang kita sebut dalam ayat 6 itu, fahum ghafilun, untuk memberi peringatan kepada satu kaum, dah lama dah mereka ini tidak diberi peringatan, lalu mereka lalai. Jadi memang kena beri peringatan. Kalau tak beri peringatan, memang lalai lah. Bukan maksud apa-apa tidak, tapi sebenarnya orang yang memberi ingat ini sebenarnya adalah orang yang baik. Nabi SAW sebagai contoh sentiasa memberikan peringatan, kerana Nabi sayang kepada manusia ini. Bimbang takut mereka ini bila lalai ini, mereka akan terjerumus ke dalam api neraka ataupun kemurkaan Allah Ta'ala. Maknanya Nabi nak tarik tangan manusia ini supaya menjadi baik. Itu maksudnya. Tapi ada orang yang salah faham, dia faham dengan cara yang lain. Oh, tak ada lah benda lain nak katakan orang lah tu, nak sebut tentang orang lah tu. Tidak. Maksud kita beritahu peringatan begini-begini sebagainya supaya nak menyelamatkan manusia. Nabi SAW ibarat orang yang melemparkan pelampung kepada manusia yang karam daripada bahteranya, takut tenggelam di dalam laut. Kalau orang ni dia tahu bahawa itulah pelampung yang boleh menyelamatkan dia, maka dia akan cepat berpegang kepada pelampung tersebut. Tapi kalau dia jahil apa fungsi pelampung itu, ataupun dia tak nak terima pelampung yang dilemparkan oleh Nabi ini tadi, maka dia akan tenggelam. Dia akan tenggelam dan dia akan karam. Lalu kami jadikan waja'an fahum la yubsirun, lalu mereka tidak melihat. Jadi ini dua contoh yang Nabi sebut berkenaan dengan mereka yang berterusan untuk kufur. Sama ada kufur yang kita sebut tadi, kufur secara hakikatnya tidak mahu beriman, ataupun kufur nikmat. Nikmat Allah Ta'ala bagi banyak, tapi mereka tidak bersyukur. Dan kesan daripada sifat kufur tadi, belenggu yang ada tadi, sifat tamak mereka ini, wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan sebab itu, golongan yang macam ni sama sahaja kepada mereka. Sama ada kau beri amaran ke engkau tak beri amaran, mereka tidak akan beriman. Maknanya peringatanmu kepada golongan ini yang kekal untuk kufur, untuk engkar, tidak mahu beriman dan taat kepada Allah Ta'ala, sama saja. Kamu beri ingat ataupun tidak, sama saja. Tidak memberi manfaat kepada mereka ini oleh peringatanmu, selama mana mereka ini tidak bersedia untuk menerima kebenaran, tunduk kepada Allah Ta'ala, melihat tentang alam ini siapa yang jadikan, dan nikmat yang begitu banyak yang Allah Ta'ala beri. Baik, kalau begitu, siapa yang boleh ambil manfaat daripada peringatan ini? Siapa yang boleh ambil manfaat daripada yang kita sebut dalam ayat 6 itu, litunzira qauman, supaya engkau memberi peringatan kepada kaum itu? Yang boleh ambil peringatan ini, innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Peringatan ini kamu boleh ataupun amaran dan peringatan ini dia berkesan dan dia datangkan faedah hanya kepada orang yang sedia menurut Al-Quran. Man ittaba'a dzikra, orang yang bersedia untuk menurut az-zikra, az-zikr iaitu Al-Quran. Wa khasyiyar rahman, dan dia takut kepada Allah Ar-Rahman bil ghaib, dalam keadaan dia tak nampak Allah Ta'ala, ataupun masa dia tidak dilihat oleh orang lain. Orang ni saja yang boleh beri manfaat kepadanya amaran dan peringatan dalam Al-Quran. Kita sebut dulu amaran dan peringatan dalam Al-Quran cukup banyak, tapi Quran yang peringatan ini dia ibarat hujan yang turun. Pun yang pernah kita sebut sebagai contoh, hujan ni dia turun, semua bumi dia kena. Batu tanah yang poros pun dia kena juga, batu yang pejal pun dia kena juga, tanah yang subur pun dia kena juga. Tapi daripada hujan yang turun ini, ada bumi yang turunlah hujan lebat macam mana sekalipun, tapi kerana bumi itu bumi jenis tak baik, tak boleh takung air, tak boleh
ambil manfaat daripada air itu, maka bumi itu dia tidak boleh menumbuhkan apa-apa tanaman. Dan tak boleh takung air. Orang nak ambil manfaat daripada dia pun tak boleh. Tapi ada bumi yang turun hujan sedikit saja pun tengok, dengan rumputnya tumbuh subur, dengan pokok-pokoknya tumbuh subur, sebab bumi itu sendiri subur. Maka manusia pun demikian. Hidayah petunjuk Quran ini turun untuk semua manusia. Tapi akhirnya yang boleh mengambil peringatan, amaran, petunjuk daripada Quran ini ialah bentuk bumi yang subur tadi. Bentuk bumi yang subur tadi. Bagi tahu sikit saja, dah cukup dah. Tapi ada juga bentuk bumi ni yang kena siram acap kali, kena hujan acap kali baru jadi subur tanah dia. Manusia pun macam dia juga. Kena beri peringatan banyak sikit. Kuliah subuh ada, kuliah maghrib ada, kuliah zuhur ada, khutbah ada, motivasi ada, ceramah ada, nasihat ada, seminar ada, ambil lagi. Macam-macam ada. Macam-macam ada, tak masuk buku lah. Motivasi, kaunseling, seminar gitu gini. Macam-macam yang dia beri. Barulah boleh subur. Ada juga orang yang macam itu. Tapi ada orang yang bentuk tanah dia cukup dengan sekali dua kali sudah memadai. Maka Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, orang yang boleh ambil peringatan amaran ini siapa yang nak mengikut Al-Quran, wa khasyiyar rahman bil ghaib, dan dia takut kepada Allah yang bernama Ar-Rahman bil ghaib, masa dia tidak dilihat oleh orang ataupun masa dia tak nampak azab Allah Ta'ala. Orang yang macam ini Allah Ta'ala kata fabashirhu, maka kamu berilah khabar gembira kepada orang yang macam ini bimaghfiratin, dengan keampunan daripada Allah, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia, pahala yang besar. Ini di antara ayat yang kita lihat pada kali ini, ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11. Sekadar itu saja dahulu, insya-Allah kita akan menyambung kemudian. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.